Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala musannifu rahimallahu ta'ala, muka surat 124. Kata musannif rahimallahu ta'ala, dan mukim pada tempat Jumaat atau pada tempat yang kedengaran padanya suara bang, dengan syaratnya yang lagi akan datang, dan jika tiada ia mustautin pada tempat itu sekalipun. Jadi perlu kita tahu masalah ni. Kita kena tahu keadaan mustautin, mukim, musafir yang kita bicara dah tu. Yang pertama, wajib orang bermustautin untuk sembahyang Jumaat. Mustautin iaitu, macam mana mustautin? Penduduk tetap, yang dia orang yang nak mati situ, beli tanah air situ. Jadi wajib tak dia sembahyang Jumaat? Wajib. Kalau kita orang Surau Panjang ni, penduduk Surau Panjang yang memang nak duduk sini, beli rumah, beli tanah, ataupun memang di asas sini dah, dia tak boleh pindah dah, tu dia panggil mustautin. Dia wajib Jumaat. Penduduk tetap yang nak dikira 40 orang Jumaat sembahyang, untuk sembahyang Jumaat adalah penduduk tetap. Penduduk tetap orang Surau Panjang, penduduk asal ataupun penduduk yang memang dia tak boleh pindah dah, dia nak duduk sinilah, maka dialah yang dikira untuk buat sembahyang Jumaat 40 orang. Dan yang kedua, wajib juga sembahyang orang yang bermukim. Bermukim berapa hari? Yang nak duduk situ dia kata bermukim. Kita nak pergi satu tempat tu berapa hari? 4 hari ke atas. Tak kira lah nak duduk 10 tahun pun, 20 tahun, tapi syarat dia bukan nak duduk situ. Contoh, ada orang sewa rumah sini, betul tak? Dia tak boleh duduk sini sebab dia kerja bandar. Dia orang asal Kelantan, dia asal orang Kedah. Jadi dia mari duduk Surau Panjang ni sebab bekerja. Lepas tu nanti suatu hari dia akan balik semula kampung dia tu, habis peceng berapa. Maka dia disebut bermukim. Wajib tak dia sembahyang Jumaat? Wajib juga. Tapi dia dikira dah untuk 40 orang? Dah. Gitu. Jelas tak kan? Saya ulang kali lagi dah.
Yang nak dikira 40 orang untuk nak buat sembahyang Jumaat adalah penduduk tetap. Penduduk tetap situ. Kalau tak cukup 40 orang penduduk tetap situ, boleh tak buat Jumaat? Dah berdosa tak dah buat Jumaat kalau tak ikut 40 orang? Tak berdosa. Tak berdosa. Dah lepas tu nak buat kena bayang zuhur lah. Contoh ada 39 orang je penduduk tetap situ. Orang mukim ada 100 orang. Boleh tak nak tambah dengan orang mukim nak pergi cukup 40? Faham lagi? Contoh ginilah, mula ulang kali lagi lah. Penduduk ni contoh ni, penduduk di kampung Surapanjang ni ada 39 orang je penduduk asal sini. Lepas tu adalah orang mukim, orang mari sewa sini kan, buat kerja bandar, buat Kelantan ni kan. Nanti tapi nak balik mula kampung dia mari sewa sebab dia kerja. Boleh tak nak capung dengan dia nak cukup 40? Tak boleh. Dah bila tak boleh? Nak buat kan? Tak boleh buat mayang Jumaat. Lepas tu mayang zuhur lah. Dosa ke tak? Tak. Sebab tak cukup syarat untuk sembahyang Jumaat. Budak je tengok, dia katakan 40 orang yang kamil. Jadi dengar tak? 40 yang kamil iaitulah 40 orang yang bacaan Fatihah dia betul. 40 tu. Atau gini contoh, kampung kita ni ada 20 orang je. Lepas tu orang bermukim ni ramai lah, bukan penduduk asal. Orang ramai ni. Hak duduk Kelantan ada mai sewa, hak duduk Kedah. Apa dah? Nak capur 20 orang pergi dengan mereka, boleh tak? Tak boleh. Dia nak 40 tu adalah 40 yang penduduk asal sini. Tu kata husnuzon lah, seka baik je. Tak wajib kita test seorang-seorang. Tok Iman, Tok Bila tunggu tepi pintu. Test Fatihah. Test. Kata tok saya seka baik, kata ya betul lah tu. Tengok atas orang dah kalau wah juga dah nak cek tu. Orang pun kata abuh aku pergi masjid tu. Apa kena cek dulu. Sebelum masuk tu kan, baca Fatihah dulu. Jenah Tok Iman nak nunggu pula situ. Mana kata Tok Guru seka baiklah. Tu husnuzon. InsyaAllah orang ni betul. Tak ada hal lah gitu. Lepas tu orang tanya, anak saya kerja offshore kan, laut tu. Dia tak mayang Jumaat saya. Dosa ke tak? Tak berdosa. Pada orang tu nak putih kerja, ambil kerja offshore. Sebab apa? Sebab tak boleh mayang Jumaat. Tak ada masalah. Dan duduk tengah laut ni wajib tak Jumaat? Tak. Sebab ada kapal orang ke tak ke tengah laut ada. Kalau ada pun kapal ikan duyung. Tak ada masalah lah, bayanglah Zuhur. Ada susah dia. Ada orang nak putih kerja, saya ni rasa macam teruk sangat. Berapa dak aja mayang Jumaat? Berapa duk kerja laut? Laut kata tak ada orang buat Jumaat. Dah kali nak buat Jumaat, ramai ada 100 orang atas pelantar tu. Atas dekat site tu kan, atas kat benda dipanggil pelantar lah, pelantar minyak tu 100 orang. Boleh tak nak buat Jumaat? Lebih dah 40 boleh tak? Sebab apa tak boleh? Dah berapa dah ikut syarat kat mana tu? Sebab ya bukan mustauting. Gitu. Kan dia nak duduk laut belaka. Dah. Cik Noh kau. Tak boleh. Ya syarat ya 40 mustauting. Dah ya mustauting ke tak? Dah nak buat kan? Tak boleh. Dia cukup syarat. Buat apa dah jadi dah sah. Syarat ya mustauting. Nak buat gak? Ya, nak buat gak cukup 100 orang. Dah boleh. Ya nak buat gak sini tu. Dah boleh. Orang tu tak boleh nak buat gak. Buat
tu mayang pula Zuhur lagi. Dah rasa bersalah dah tu, kata kena belajar. Ada benda ayah buat lah. Contoh orang perempuan haid nak qada kok kan. Orang tak ayah biar nak qada kok. Benda hukum kalau nak qada kok. Ha? Macam jawab kali nak tengok. Dah ya haid kan perempuan haid wajib qada tak mayang. Tak wajib dah nak qada kok. Ya. Orang tidak ayah degil kok. Saya semangat ni. Apa hukum? Dua pendapat. Ada pendapat kata haram. Haram. Rajin lajak tak boleh kau. Dia kena malas kau sikit dalam ibadat ni. Nak mayang kau. Haram ni berdosa. Mayang tu berdosa. Yang kedua lah mak kata makruh. Ni ringan sikit. Tapi rugi sajalah. Tak payahlah. Kalau nak mayang-mayang lain banyak begini. Mayang sunat mutlak, mayang sunat saja-saja. Tu ada tak apa. Gitu. Ingat dah syarat dia adalah mustautin. Jadi orang yang pergi kerja laut mustautin tak? Tak. Dia duduk laut bermukim saja. Nanti kali nak balik mula kampung ni, bukan nak pergi mati tengah laut tu, nak duduk situ. Dia habis kerja balik nak duduk kampung. Jadi ingat dah, kena faham ni. Orang yang nak dikira 40 orang Jumaat itu orang yang mustautin. Wajib tak orang mustautin mayang Jumaat? Wajib lah. Orang mungkin tak benda tu. Tak wajib. Tak dikira 40. Tapi wajib tak? Wajib. Betul. Bukan tak wajib ni. Wajib lah. Orang mari hok Kelantan mari duduk sini. Dah ingat. Ya sasu debo-debo. Dia panggil excited dah. Atau nervous dah. Okey, jelas situ dah. Mana tu? Dan mukim pada tempat Jumaat. Ulang balik dengar. Dan mukim pada tempat Jumaat atau pada tempat yang kedengaran padanya suara bang dengan syaratnya yang lagi akan datang. Dia akan cerita kat lagi. Jadi gini, dia kata wajib Jumaat yang lepas dah adalah mustautin. Maksud mustautin iaitu penduduk tetap. Wajib tak Jumaat? Wajib orang mustautin. Mana kalau orang penduduk tetap surah panjang ni wajib sembahyang Jumaat. Dan nak dikira syarat dia kan nak 40 orang. 40 orang tu dikira orang mana tu? 40 orang nak untuk cukup 40 tu. Orang yang mustautin, ya, penduduk asas ini. Orang yang bermukim dia kata wajib juga sembahyang Jumaat. Contoh bermukim kan, nak sebut kata orang tu bermukim kan, dia duduk satu tempat 4 hari atau lebih. Tetapi dia bukan nak tinggal di situ, bukan tempat tetap benar. Penduduk tetap tak lah. Dia duduk situ nanti nak akan balik semula kampung dia ni. Contoh ginilah, seorang ayah dia pergi rumah anak dia di Kuala Lumpur. Dia duduk sebulan. Ayah tu wajib tak sembahyang Jumaat di Kuala Lumpur? Wajib tak? Wajib. Sebab apa dia wajib? Sebab dia dikira bermukim. Dah orang Kuala Lumpur nak buat sembahyang Jumaat dikira dah ayah ni dah. Dia macam bagian nupang lah panggil. Ayah tu kalau tak pergi sembahyang Jumaat masa duduk Kuala Lumpur dosa tak? Dosa. Dosa lah. Faham? Dah kali nak pergi rumah anak dia 3 hari je di Kuala Lumpur, wajib tak sembahyang Jumaat? Padang. Nak pergi 3 hari je. Tak wajib. Ingat dah yang wajib sembahyang Jumaat 2 je. Mustautin dan mukim. Orang musafir tak wajib. Kali nak buat agak Jumaat boleh tak? Boleh, sah Jumaat dia. Faham? Senang je. Gitu senang. Tu.
Nanti akan khabar di bawah lagi, akan terang lagi. Okay, habis itu. Tetapi wajib Jumaat atas orang yang sakit dan barang sebagainya apabila hadir ia di dalam masjid tempat Jumaat. Nah, pada waktu mendirikan Jumaat, atau hadir ia tak kala masuk waktu Jumaat dan tiada musyaqqah, mana tiada kepayahan atasnya menanti Jumaat. Kalau orang sakit yang teruk, yang payah untuk pergi sembahyang Jumaat, wajib tak Jumaat? Dah. Dia kena stroke, kena angin ahmar, tak boleh nak berjalan, maka tak wajib dia pergi sembahyang Jumaat. Dia sembahyang Zuhur je lah. Tu. Ada orang sakit ni, masa nak sembahyang Jumaat tu sakit sungguh perut, cirit-berit, wajib tak Jumaat? Dah. Apa dah? Bukan kena gigak jadi berdosa. Bukan tak dah. Itu dia panggil uzur lah. Uzur yang diberi kemaafan. Kalau sakit sikit-sikit, tu wajib pergi Jumaat. Luka sikit kat tangan kena pisah toreh sikit tu je. Wajib tak Jumaat tu? Wajib. Sebab tidak ada musyaqqah. Ada pun jika musyaqqah atasnya menanti atau tiada musyaqqah, tapi hadir ia belum lagi masuk waktu, maka harus baginya kembali balik semula. Kalau orang tu jadi kepayahan kalau nak tunggu untuk main Jumaat, kan main Jumaat bukan boleh main lalu, tak tak? Dengar khutbah dulu. Jadi kalau jadi kepayahan, maka tak wajib pergi. Ada orang nyakit anxiety dia, tahu anxiety? Anxiety ni kadang ia jadi debar keterlaluan, ia jadi panik keterlaluan, abang panggil anxiety. Ada setengah hak teruk tak boleh jumpa orang, jadi debar. Dak peluh jeruk kan. Ada hak tu pesang, siapa ke pesang. Dia diuzurkan lah, tak boleh nak pergi. Kalau pergi pesang semua, tak boleh nak jumpa orang. Tu dia panggil uzur berjemaah lah. Bila uzur tak wajib pergi. Ya senang je hukum Islam ni, dia tak berat mana. Faham tak? Dia dan dia tak ringan mana. Dia ada benda yang mula-mula payah, ia akan jadi ringan, ia akan jadi mudah. Katanya ulama kalau bab fiqh ni, idza daqa wasa'a, apabila sempit ia akan jadi luas balik. Tu fiqh. Faham tak? Asal kan kita tengok hukum makan babi. Apa hukum makan babi? Haram. Tapi bila darurah, tak ada makanan, ada babi je, apa hukum makan babi? Harus. Dan hukum dia wajib masa tu untuk pelihara nyawa. Diberi pilihan, mati dengan makan babi, hak mana saya kena buat? Ya, hamba tak ambuh, hamba nak mati. Hak mana saya? Makan babi ke mati? Makan babi, wajib makan. Tak boleh pilih mati dia, haram, dosa. Nampak bagus dah dah. Sanggup ke dia? Dah sanggup dak makan babi, sanggup mati. Dah ulama fiqh kata wajib makan babi. Kerana apabila bertemu dua darurat, maka wajib memilih darurat yang ringan. Tu kaedah fiqh tu. Qawaidul fiqhiyah kena ngaji kat tu. Ataupun dipanggil benda bab aulawiyat. Aulawiyat tu. Kena pilih hak nasa. Apa? Tak boleh pilih mati, haram. Sebab mati itu darurat besar, makan babi darurat kecil, maka wajib pilih darurat kecil. Tu kena ngaji dah. Tu orang tak ada ilmu sangat-sangat bahaya. Perbuatan sama, hukum tak sama. Faham tak? Contohkan kita naik bah.
Dan dua-dua orang naik bah. Hak ni ada ilmu, hak ni tak ada ilmu, naik bah. Sampai tengah jalan tu Zuhur, bah tak berhenti. India bawa. India kan, okey sini tak ada India kalau belah luar. Orang kata dah berhentilah nak mayang ni. You ada tahu, you buat kerah gitu je. Orang ada ilmu kan dia nak buat. Niat nak jamak takhir. Orang tak ada ilmu kan dia agak-agak buat. Nah, qada kat kan. Bukan tidak niat. Ini anak qada. Berdosa ke tak? Berdosa lah, haram. Mana boleh tinggal sengaja panggil. Dah kalau niat jamak berdosa tak? Dah. Tu nampak dah. Dua orang sama. Hak ada ilmu pun tinggal semayang, hak tak ada ilmu pun tinggal semayang. Hak ada ilmu berdosa tak? Tak, sebab ia niat jamak takhir. Orang hak tak ada ilmu dosa tak? Dosa sebab ia tinggal dengan sengaja, ia niat nak qada kat orang. Dia tak tahu. Betul tak hari ni kan? Dia tak tahu boleh jamak tu. Dia pun niat nak qada. Macam hari ni lah kita saja-saja pembayang. Dosa tak? Dosa lah. Jadi gitu juga orang yang tak ada ilmu saat ni, dia kira tinggal semayang aja lah kat gang. Dia kata biar kat gang, qada kat gang. Padahal dia kena niat jamak takhir lah, baru tak dosa. Habis itu. Dan demikian lagi harus mana boleh kembali bagi mereka yang tiada wajib Jumaat, yang hadir ia pada tempat Jumaat seperti kanak-kanak dan perempuan dan sahaya. Sahaya ni hamba. Boleh budak-budak cek ni yang tak wajib mayang gitu, dia mari dah ti balik mula, tak ada hal. Ataupun orang puang asal nak mayang Jumaat, apa dah orang puang rasa dia hadiah balik lah, tak apa. Apa dah, tak ada masalah. Orang lelaki ingat ni, dia apabila orang bang Jumaat, bang untuk semayang Jumaat, maka haram dia buat benda lain kecuali dia kena pergi semayang Jumaat. Ni orang lelaki. Kalau dia jual beli masa tu sah tak jual beli dia? Haram dan tak sah. Ataupun lama kata haram jual beli dia. Mana pas orang bang yang kedua? Kan kita bang dua kali kan? Bang pertama, bang kedua. Wajib dia kena pergi semayang. Kalau dia buat benda lain di masa tu, haram lama tu. Dia jual beli haram, berdosa. Orang puan boleh jual beli? Boleh, sebab dia tak wajib Jumaat. Orang yang wajib Jumaat, bila bang yang kedua, dia kena mesti ke masjid. Sebab berdasarkan ayat Quran, Allah Ta'ala katakan, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Apa Tuhan kata, hei orang-orang yang beriman, apabila diseru akan kamu kepada semayang Jumaat, fas'au, pergi kamu. Nah, wajib kamu pergi untuk mengingati Allah, yakni untuk pergi semayang Jumaat tu. Sebab tu lama kata kalau bang kedua dia masih lagi duk makan nasi, apa? Haram. Dia pergi jual beli, haram. Tapi kalau orang yang tak wajib Jumaat, boleh dia jual beli masa tu? Boleh. Orang puan, kanak-kanak, tak apa. Dan wajib Jumaat atas orang yang sangat tua. Wajib juga orang tua. Dan yang lupa jika didapat kenderaan. Orang lupa ni wajib kalau dia ada kenderaan nak pergi ke masjid tu.
Ada orang nak tolong dia, wajib juga pergi. Jumaat ni je daklah kata ringan sangat, daklah berat sangat. Tapi kalau ada kemampuan untuk pergi, kena pergi. Apa? Tu. Lagi tiada musyakkah, atasnya naik kenderaan, lagi pula tak kepayahan nak naik kenderaan. Kalau orang hak kena angin, hak seteruk mulut renyok tu, hak keras ketung, hak tu jadi payah, hak tu dak wajib. Kalau kena naik wheelchair, wajib lagi pergi. Sebab mudah. Melainkan tak ada orang nak cara ke dia. Hak tu tak wajib. Ya duk 2 orang je. Anak-anak ada duk Kuala Lumpur belaka tu. Duk Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Johor. Jadi bini ada, bini nak pergi ngatanya tu payah. Maka tak wajib Jumaat lah. Gitu. Mayang di rumah je lah, mayang Zuhur. Tapi kalau ada anak-anak ramai, anak-anak boleh tolong akad dan tak kepayahan, maka wajib dia pergi sembahyang Jumaat. Demikian lagi wajib Jumaat atas orang yang buta, jika dapat yang memimpinkan dia. Orang buta pun wajib juga Jumaat kalau ada orang pimpin. Kalau tak ada orang pimpin, wajib tak? Nak pergi kana. Orang pergi sejik, dia kita mana lagi. Dah tak nampak. Maka orang yang buta, apabila dia ada orang nak tolong atau ada orang nak tolong pimpin, maka wajib juga dia sembahyang Jumaat. Bermula ahli dusun. Wallahu a'lam. Tengok kitab nombor 2. Jangan nak ayat Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 16. Tengok muka surat 16 kitab Misbahul Munir. Dan erti makruh itu ialah barang, jadi yang itulah perkara. Perkara yang ditutup tinggal sebagai tuntutan yang tidak diputuskan, sekira-kira dijanjikan tidak berdosa atas yang mengerjakan dia perkara makruh, dan diberi pahala atas yang meninggalkan dia dengan ikhlas, kerana yang makruh itu setengah daripada amaran Allah Ta'ala. Apa tak? Kena faham dulu. Kalau benda wajib buat dapat pahala, tinggal dosa. Hak haram buat dosa, tinggal dapat pahala kerana niat nak junjung perintah Tuhan. Makruh, muka surat 16 dah. Muka surat 16. Makruh kerana dia makruh ni ada terkadang kalau buat makruh, kadang-kadang tinggal makruh. Dia ada 2. Contoh kalau buat jadi makruh seperti benda, kalau bawah ni makan sambil berjalan. Atau kalau buat makruh benda, kita buat ia jadi makruh benda. Contoh lain lagi. Makan makanan hak bau, contoh budu. Makruh. Tu makruh buat. Ada terkadang makruh tinggal. Kalau kita tinggal jadi makruh. Benda contoh. Hak ni makruh buat, kalau makruh tinggal benda. Ulama kata berkomo-komo mandi wajib. Makruh kalau kita tinggal. Dia bukan wajib basuh dalam mulut, mandi wajib kan. Tapi kalau tinggal makruh. Tinggal baca doa iftitah. Pada lagi. Cuba contoh lain lagi.
Dia ada dua dah. Ada kadang-kadang buat jadi makruh, kadang-kadang ada tinggal jadi makruh. Tinggal a'udzubillah. Saya pun tak ingat, nanti tengok balik. Tapi ada gitu dah. Saya pun tak ingat, cek balik dah. Tinggalkan dah. Isti'azah. A'udzubillah. Tinggalkan. Adalah dah. Ada benda tinggal yang makruh. Ada kadang bila buat makruh, kadang-kadang bila tinggal ia makruh. Gitu. Jadi makruh ni mudah faham ginilah. Secara umum, buat tak berdosa, tinggal buat tak berdosa, tinggal dapat pahala, ataupun tinggal boleh benda makruh ni. Ya gana kata ulama tinggal boleh pahala kalau kita nak benda tu tapi kita tahan, nampak tak? Maka kita dapat pahala. Contoh ginilah kata setengah guru. You buat contoh gini. Kita suka sangat wudu dah, mecak bah. Oh sedap wudu. Orang pun hidang wudu depan kita wudu. Allah kata makruh tinggal. Dapat tak pahala? Dapat. Tu makna kata dapat pahala. Kalau orang dak wahi wudu, dak wahi, memang wi pun tekuk hidung, dia tinggal, dapat pahala tak? Tak. Sebab apa? Anak dia darjah 5 ke darjah 4. Cik tu. Kawan kita ni, kawan kita ni khabar ke dia. Kita duduk pondok kena makan budu. Biasa duduk pondok orang makan budu. Jadi budak tu tak biasa makan budu. Ingat lagi, saya makan sekali makan dalam talang. Makan dalam talang. Dah talang makan. Makanlah sekali dengan dia. Kawan kata makan budu. Kalau tak katok ni. Saya pun jahat agak kianat. Makan budu. Dia pun ambil cicau pun dalam mulut. Sedap tak? Mulut tak bergerak. Tiba-tiba tu baik mata. Kawan kata makan. Kalau tak katok pun. Makan kunyak-kunyak. Tak cakap ni. Senyak ni. Sedap tak? Tu baik air mata. Lepas tu buat mutah. Habis setalang. Tu nangis. Oh nangis ni. Lepas tu telefon ayah dia. Esok mari dak balik tu dak mari pasu dah apa dak. Orang tak biasa makan apa dah. Tak boleh paksa makan. Ingat masa duduk Yaman gitu kok. Yaman kan. Makan poyok lah. Poyok. Oh kita poyok sedap lah kan. Orang Arab, ada kawan orang Arab ajak main makan. Gini dia kata benda mu makan, benda busuk dengan dia tak boleh nak makan. Pala ikan gitu kok. Pala ikan besar-besar ni. Pala ikan macam-macam ikan beg kan besar. Dia tahu je. Dia ada hagu kalbi kata. Ni hak anjing lah. Kita orang-orang Malaysia, dia tahu, dia minta lah. Minta dia bagi free je. Lama-lama dia tahu orang Malaysia makan, jual pula. Oh, jahat agak orang agak ni dah. Kalau dia tahu gitu je. Dia tahu kita ni makan, jual. Tapi murah lah, 10 riyal. 10 riyal, 5 riyal. Paling kamera. So. Kalau kedai mamak kok 50 riyal. 60 riyal. Itu kali ambil banyak lah buat jamu rumah. Ajaklah kawan orang Arab. Ia kejut. Ia tu mau makan kan. Ni hati tulang penuh ni. Ia memang tak makan. Tulang-tulang. Ia makan isi saja kalau ikan besar. Tulang-tulang ia tak makan. Ia kerak. Ia buang isi je. Ia pelik. Ia tu garu kepala. Mau makan kan. Ni hati tulang je. Kita sedap kan isi-isi kat tu.
Tu kata makan ni masing-masing dah ada. Orang tak boleh telang. Orang tu apa mu pelik ngah. Dah tak boleh nak pergi. Buat bihung gitu kok, bihung goreng. Bihung lek nu daripada Thailand. Bihung daripada Thailand dia masuk Yaman. Kita pun beli masuklah ubuh daging, ubuh telur, macam bihung ni lah bihung goreng. Ajaklah budak-budak Arab cek-cek mari makan. Tu. Waktu makan buang balik. Ambil baju lak lidah. Tu tengok ni. Dah kata apa pelik kan? Dah habis belaka kan? Dah habis. Oh, set-set Malaysia ni nambah 3 kali seorang. Dah payah nak jumpa kan? Kita masuk sedap pula. Sungguh. Atau masa tu panggil Tok Imam masjid sebelah rumah tu panggil. Dia pun marilah. Dia pun makan kat sikit yang ambil hati kita kan. Lepas tu kawan saya tanyalah, "Berapa budak-budak ni dak wahi bihung ni?" Oh, dia kata gini. Bihung hak mu masak ni kata orang sini tak boleh makan pasal ni. Dah batu gana kalau dia makan gana. Tahu yang ambil bihung, dia buat sirai gula, dia ubuh dalam. Dia makan gitu. Kita boleh makan tak orang gitu. Dia kata gitu lah. Kalau mu ni dengan dia sama kalau kata mu ambil nasi putih, mu buat air, mu makan. Mu boleh makan tak? Tak boleh kan kita. Dan ia sama lah. Makan bihung pasal lada pasal gitu tu. Nah. Nampak tak? Dia kata sama macam mu makan nasi buah air tak ada benda. Orang situ pun makan gitu lah. Habis itu. Jadi ingat dah makan ni gitulah. Makruh. Kadang-kadang kalau kita buat kadang-kadang makruh. Kadang-kadang tinggal makruh. Gitu. Macam dia kunafa tau. Kunafa kan yang macam bihung ah. You buah air gula kan. You makan gitu lah. Kunafa tu. Tahu kunafa cheese. Tahu dok ramai mana? Kat sedap. Cakap boh. Kunafa. Aja makan dok kunafa tu. Dok. Cina makan dok kunafa. Mekah tak aja makan. Dok. Tak aja. Tak aja. Sedap tak? Sedap. Dia rasa lemak-lemak gitu kan. Rasa macam nyonyo sikit kan. Kalau sahur ni mana Terengganu? Cakap apa? Sejik Raja sendiri. Kek besar. Situ se. Hak sahur pergi hak ramai orang beratur tahu mana? Tahu kenal tak apa. Cik Na, tahu Cik Na? Kopi Nisang tahu? Batu putih. Dah agak anggur dah. Kalau makan sedap kena tahu gak ni. Tak tahulah sedap ke tak, saya dah aja rasa orang Kabah. Manis gitulah. Orang Kabah hak Cik Na tu, kadang kita diri betul lah beratur tu setiap api. Ramanya beratur kan. Tapi tak tahu lah sedap ke tak. Kita lagi beli diri lah. Berapa ya saya tak tahu. Tapi tengok orang beratur ramai nak jadi lemah mangat lalu dah. 17 ya. Oh mahal kau ni. Gitu. Ya lemak-lemak manis ni. Siapa je makan kan lemak manis gitu. Tu kunafa kan. Habis itu. Di atas makruh ni seperti makan sambil berjalan. Hukum makruh. Makan, ulama kata makan sambil berjalan ni adalah makan nang hak berat. Kalau makanan ringan, hukum dia harus. Contoh makan kering, makan buah. Tak apa. Ada ulama kata benda khilafu aula saja. Mana yang lebih utama duduk. Tapi kalau nak makan buah berdiri, tak apa. Apa? Boleh. Makan buah kan, buah jambu ke, sambil-sambil kerak makan buah strawberry ke apa. Tak apa. Tapi kalau makanan berat, contoh makan nasi
Kan? Tu benda berat lah. Maka molek duduk. Duduk gana betul. Duduklah gana pun. Duduk selalah comel. Jangan duduk kekeng gitu kan. Duduk cakung. Duduk apa comel lah. Dia adab makan. Kalau boleh duduk macam Rasulullah makan. Akak kaki se. Gitu. Ataupun duduk sela pun boleh. Atau nak duduk macam perempuan Melayu terakhir. Kan? Duduk bersipuh. Tu. Duduk pahlawan boleh tak? Gana duduk pahlawan. Silang dua gitu. Kita tengok tak? Cerita hantu. Ikutlah nak duduk gana pun. Tapi asalkan duduk. Nah, tapi kita orang Melayu biasa duduk selalah. Orang lelaki, orang puan duduk sipuh. Ataupun duduk macam Rasulullah. Kata saya ngaji dulu, Tok kata kalau duduk macam Rasulullah duduk tu, kita makan banyak pun dia tak seeh dalam perut. Dia tak seeh makan banyak. Sebab dia mana sempurna, dia turun molek ni. Laluan makanan tu dia pergi ke perut tu comel. Bila duduk gitu. Ni. Tu duduk sunnah dah. Makan gitu. Dah makan jadi tak banyak. Gitu. Duduk gitu. Macam kat ayah duduk. Tahu tak duduk kan? Ya tunjuk lah. Kan tak tahu lah. Aduh lah. Ni biasa tengok tak duduk ni. Ada pondok kan? Nampak duduk belakang. Tak nampak dah kena bangun kan. Ni duduk gini. Nampak tak kata beli duduk gini. Tak lengah ni. Kaki ni akak se. Ni duduk gini. Makan gini. Oh bagus tahu. Ingat tahu dah. Apa dah duduk gitu ni? Terah berat. Terah duduk gitu kan. Dulu rajin kau duduk gitu nanti. Tapi kita tak biasa kan dah. Jarang. Jadi memang sedap dah. Makan tu rasa rengang je perut. Orang dalam ni tak nampak. Dah nampak nak buat kanan. Dah atas meja. Dah apa mula lah dah. Orang dalam ni mula dah itu ayat. Kena cari meja. Naik atas meja saya dah. Kalau buang air kan pula? Buang air. Duduk kan? Tunjuklah kali lagi. Sedap kan? Rasa dah kan? Ni. Duduk berok gini. Saya suka pula tak. Ni. Ni jamban duduk selain dah. Kalau duduk takut ni. Tekuk saya. Ni dah. Saya suka dah. Dah kita biasa kan dah. Dah kita. Tu kata. Ada macam-macam tu aja dah. Duduk tak pagar cokor itu. Duduk nampak dah nak buat kan. Biarlah mulalah dah. Nak ajak kan. Siang tu kan. Dapat kita tunjuk di ni pula. Nampak sah situ. Ya tunjuk ke orang dalam ni dah. Siang kau. Okey, makan gini. Dapat nampak dalam tu. Dah dapat tak dia nampak dah orang luar orang dalam tak? Ni untuk orang dalam pula. Ni untuk makan. Nampak? Makan gini. Ni untuk orang dalam ni lah. Orang luar tak ada kait kita buat kali lagi. Ni makan ni. Makan. Kalau berok. Berok gini. Gitu. Ataupun kalau kat depannya ginilah. Gitu. Tekuk gitu. Tekuk hidung belah. Gitu. Duduk dekat sikit. Nampak tak dalam tu? Jauh ha. Ulang kali lagi biar. Ni kalau berok gini. Tu kata tekan perut sebelah perut gini. Kalau kat belakang ginilah jadinya. Gitu. Kalau makan pula gini, makan sunnah ni dah. Duduk gitu. Okey. Nampak lagi orang luar pula lah. Jelas dah? Nampak dah? Nampak dah. Sedah tu tak boleh banyak kan? Dah agak lengah. Dah agak makanan ada apa hari ni? Okey, habis itu. Jelas dah? Dah apalah kat kelas ajar 1 lah kita ajar dah kalau ada umur.
Gitu. Jadi banyak benda kita dah tahu dah. Allah. Makan tangan kiri makruh. Makan tangan kiri makruh. Dia makan tangan kanan. Okey, habis itu. Dia tu makan sambil berdiri. Ada kita tengok askar ke apa? Dia ada buat makan malang. Dia panggil dia dinner. Dinner ke lunch? Dinner lah dah. Betul kan? Betul kan? Ada kursi tak? Ada kan? Ada hak jenis makan hak tu macam orang putih ha. Berpiring kan makan pakai baju macam putih tu kan nak tak? Askar. Tu. Dia tak ada kursi, dia ada meja je. Lepas tu kita ambil hotel begitu. Saya pergi kursus di Johor itu kan. Tak ada kursi. Lepas tu makan. Makan diri tu. Makan bermuzik. Ada kursi tak? Tu ada. Ada tak ada kursi kan? Ikut orang putih. Ikut ada orang putih kita tengok cerita-cerita Cina ke kan? Pakai baju ada pakat-pakat dia panggil dia makan dia malang dia. Sentimeter. Tak tahu aku ikut. Makan malang. Beradak dia panggil kot. Habis dia tahu makan beradak untuk askar ke apa tu. Kan gitu. Makan buah tak apa dah, makan benda-benda ringan tak apa. Makan kacang sambil berdiri. Makan ais kering hak tu. Ais krim Malaysia dia panggil tak? Ais krim Malaysia ke kering dia? Ais krim Malaysia. Berapa sen lah ni? Sia tak? Dulu zaman kita posen. Ingat tak dulu? You tengok tak perisa lah learning. Dulu 2 sen je. Pok sup kan. Mak dia dulu buat jual kering naka 2 sen. Sedap. Kering naka. 2 sen je. Learning. Seria tengah. Habis itu. Dan kencing sambil berdiri. Makruh juga. Ulama kata kencing berdiri ni kalau orang ada keuzuran, tak apa kencing berdiri. Ni banyaklah perbahasan ulama masalah kencing. Kencing berdiri kalau saja-saja hukum makruh, bukan haram makruh. Kalau molek duduk. Tapi kalau orang uzur yang sakit lutut, tak boleh nak duduk, maka kencing berdiri tak apa, harus pula masa tu. Sebab tu hukum fiqh ni dia akan berubah-ubah mengikut keadaan. Kaki sakit kan, kalau duduk kau lipat tak boleh nak bangun. Kencing berdiri. Kalau orang puan saya tak tahu. Payah okey tubik gedak dah kecil diri. Orang lelaki tak ada masalah. Puan. Takut kecil diri orang puan habis menyecer dia. Masalah kau. Pandai-pandailah mana. Tapi asal hukum kecil diri makruh. Dan memakan akan makanan yang berbau yang keji seperti memakan bawang putih. Bau busuk apa panggil? Bau yang keji yakni berbau yang busuk. Contoh bau kuat, contoh bawang putih dan sebagainya daripada perkara yang makruh. Pendegi makanan hak bau kuat. Petah, jering, bawang putih, bawang metah. Wah kedah, kedah jahat. Tahu wah kedah? Orang Perak panggil kenuak. Waktu jahat bau. Kecing ke serumah bau. Kuat. Petah gitu kok beda. Petah. Ia benda-benda hak kuat ni ia makruh. Segi kalau makan kan tu pergi mayang. Kuat bau. Dawet pun ada rasa pergi petah kan. Kali masak je lain kan. Saya ingat wah kedah itu makan. Beli gusila. Sedap kan je lemak-lemak itu kan. Siapa suka wah kedah? Lemak-lemak rasa. Orang Kelantan biasalah. Wah kedah ni atau wah kenuak ni. Makruh makan tu. Makruh. Disebut dalam satu riwayat Rasulullah, masa Rasulullah duduk rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Satu hari Abu Ayyub masak guna bawang putih.
Lalu Rasulullah macam tak sukalah. Tak suka sebab Rasulullah tak wahyi dah. Bau kuat. Kata ulama bila Rasulullah khabar kepada Abu Ayyub tak suka ataupun Rasulullah tak makan ni ada bawang putih, sejak daripada tu Abu Ayyub tak pernah masuk bawang putih dalam rumah dia. Tu sahabat dulu. Siapa ngeye tak makan. Tu sahabat ni dia buat Rasulullah ni contoh yang memang 100% ikut. Ada di antara sahabat yang dulu tak suka makan labu. Rasulullah suka makan labu Rasulullah suka makan labu. Kata sahabat ni, dulu aku tak wahyi makan labu. Bila aku tengok Rasulullah makan labu, aku pun jadi suka juga makan labu. Lagi Rasulullah suka makan kalau kambing kat mana? Bahagian mana? Kaki depan. Ni kaki kat depan kecil. Rasulullah suka makan kaki depan. Tu sahabat dia. Sahabat dia nak tiru Nabi 100% kalau boleh. Nabi buat benda, dia nak buat belaka. Jadi ingat dia, benda makruh buat tak dosa. Tapi kalau tinggal, tengok dulu. Tinggal tu kerana apa? Kalau kerana dak wahyi, dapat pahala tak? Tak. Kalau tinggal kerana Allah, makruh ni abang ngajar ni ambuha makan, nak makan tapi tinggal makan, maka dia dapat pahala tinggal saat ni. Maka dapat pahala atas yang meninggalkan dia dengan ikhlas. Sebab tu ditambah dengan ikhlas. Bukan tinggal kerana contoh makan dak wahyi, tu tak kena, tak dapat pahala. Dan tidak diseksa atas yang mengerjakan akan dia. Orang makan petang kena seksa tak? Tak. Sebab makruh sahaja. Yang kena seksa adalah semayang. Contoh, hak dosa, hak haram baru kena seksa. Kalau hak makruh, dia masih lagi tidak berdosa. Sekali pun ulama kata kalau cakap kapung kau, Tuhan tak wahyi, Tuhan benci benda makruh ni. Gitu sajalah. Benci bukan tahap siapa Tuhan buat janji seksa tak. Gitu. Dan bahkan merugi akan dia. Rugilah kalau buat benda makruh. Sebab apa? Kerana yang makruh itu satu amaran yang dibenci akan dia oleh Allah Ta'ala atas yang mengerjakan akan dia. Apa tak? Tuhan tak wahyi, tapi tak siapa berdosa. Mana Tuhan tak suka. Gitu sajalah. Tapi rugilah kalau buat. Apa buat benda hak Tuhan kurang suka mana? Baik tinggal. Apa? Gitu. Orang nak buat juga, silakanlah. Tapi rugilah. Fikir masing-masing. Habis itu. Dan erti harus pada syarak. Wallahu a'lam. Tengok kitab nombor 3. Muka surat 90. 80. Muka surat 80. Ah, 69 70 kan 90. Tu. Dia kata musannif rahimahullah taala, maka sayugianya dan sayugianya. Tengok 1 2 3 4 baris dari atas, ambil itu. Dan sayugia dan seeloknya dan sepatutnya bahawa lebih kuat takut daripada harap selama ada ia seorang mengerjakan dosa.
Kalau satu orang tu dia masih lagi mengerjakan dosa, maka khauf itu terlebih patut dia dan khauf daripada rojak. Kitab penawar bagi hati dah. Hak Jawi muka surat 70. Dia kata selagi mana seorang tu banyak maksiat, maka khauf itu terlebih patut bagi dia daripada rojak. Rojak ni benda, rojak harap, khauf takut. Tu takut ke Tuhan. Ada pun orang yang taat pula, mana orang yang sentiasa melakukan taat ke Tuhan, semayang bang tak tinggal, mari majlis ilmu sokmo, yang tiada ada maksiatnya, maka sayugianya, maka seeloknya, sepatutnya sama banyak oleh takutnya dan harapnya. Apa dah? Kalau orang duduk dalam taat dah ni, maka sama banyak khauf dengan rojak. Apa dah? Khauf ni takut ke Tuhan. Bapa ni, hamba tak boleh, hamba takut nanti masuk neraka, nanti Tuhan marah. Tu hamba buat tu. Ada ke apa orang rojak ni harap Tuhan terima, harap gini. Maka kata ulama, kalau orang tu di dalam banyak maksiat, maka khauf terlebih utama bagi dia. Kalau orang tu duduk dalam taat dah, sama banyak khauf, takut juga, rojak, harap juga. Kumpulan nasyid dulu kan. Wahai Tuhanku yang Esa, bila kenangkan qaharmu, rasa gerun di hatiku, kerana takutkan siksamu. Hambamu rasa berputus asa. Kenapa? Siapakah dapat membersihkan diri dari segala dosa yang menipu kan ada tu. Dah ingat ah? Ingat tak nasyid tu? Dah aja dengar nasyid dulu. Dah dengar lagu dah. Alikat. Uji Rasyid. Kau dengar kan? Ingin ku pergi jauh darimu. Pandai lalu tu dah. Agar ku kenal erti rindu ini. Ingin aku menyelami jiwamu. Terima kasih. Tu pandang terima sangat. Kan ada kumpulan ada nada muni dulu kan. Awak tu. Wahai Tuhanku yang Esa, bila kenangkan rahmatmu, putus asa tiada lagi. Tu. Tak apalah nak buat gana dah tu. Orang panggil zaman jahiliah dah. Lagat likat kan banyak. Zaman tu tahu apa? Likat Soho 80-an ke? Ni yang dia seorang je. David Arumugeng dengan Yoga kan. Yoga ke Loga? Yoga mati dah rasa. Tinggal David Arumugeng jadi. Rambut kembang. Ali kucing kalau kata dah. Ali kucing. Tapi yang peliknya dah,
Dia orang India. Tapi lagu Melayu pasal. Dia cakap pun tak betul. Tak je dengar tak dia cakap? Tak je dengar. Dia cakap orang putih, dia cakap orang putih kan ada. Tapi dia nyanyi lagu Melayu, pasal. Kita tak tahu dia orang India. Hingga akhir nanti. Tu kan? Kau saja ku idaman hati. Apa dia sebut tu kemah molek ni. Macam-macam lah. Tu. Segi hak orang India lagu Melayu benda. Hak fasih dia sebut tu. Tak bunyi macam India. Puang. Frank. Aku nak sebut Dr. Frank Capita. Frank Caspita. Caspita ke apa dah. Ikut malah nak sebut dengar. Kan? Tidak ku sampai kan gitu. Ke puncak sana. Kan? Tapi pasal dia sebut tu dia pelik. Ikut habis itu. Jadi ingat kata ulama kalau orang tu duduk dalam tok maka dia molek khauf dengan rojak tu sama. Orang yang duduk dalam maksiat khauf itu lebih aula bagi dia. Khauf ni takut. Rojak tu harap. Seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata ia Sayyidina Umar, jika diseru hendaklah masuk syurga sekalian makhluk kecuali seorang laki-laki. Nescaya aku takut bahawa adalah aku demikian itu laki-laki. Tu Sayyidina Umar khaufnya dia, takutnya dia. Sayyidina Umar seolah kata ginilah. Sayyidina Umar kata, kalaulah Tuhan kata semua orang masuk syurga kecuali seorang lelaki dah masuk syurga. Sayyidina Umar kata mungkin aku dah tu. Tu. Takutnya Sayyidina Umar. Sedangkan kalau kita kira tengok Sayyidina Umar ni Rasulullah dah jamin syurga. Kata Rasulullah, Umar fil jannah. 10 orang sahabat yang Rasulullah dah janji syurga. Apa dah? 10 orang. Tapi Sayyidina Umar ni maqam khauf dia tu ataupun dalam hati dia tu takut ke Tuhan sehingga kata Sayyidina Umar, kalaulah Tuhan kata semua masuk syurga kecuali seorang. Kata Umar aku dah tu. Nampak tak? Dia rasa diri dia. Tu makna kata takut sungguh. Dan jika diseru hendaklah masuk api neraka oleh sekalian makhluk kecuali seorang laki-laki, nescaya aku harap bahawa adalah aku demikian itu laki-laki. Kalau Tuhan kata semua masuk neraka kecuali seorang je tak masuk neraka, kata Sayyidina Umar, harap-harap aku lah seorang tu. Sebab apa harap tu panggil harap? Tu panggil rojak. Khauf takut, rojak harap. Tu. Pernah Rasulullah kata dah. Rasulullah kata orang yang terakhir keluar daripada neraka nama dia Juhainah. Rasulullah sebut nama Juhainah. Sayyidina Umar ni bila dengar Rasulullah sebut nama Juhainah, kata Sayyidina Umar, laitani Juhainah. Cita-citanya lah aku nak jadi Juhainah. Sebab apa? Sebab Nabi sebut nama Juhainah akan tubik daripada neraka. Kadang-kadang pun dia akan tubik lagi. Tapi ulama kata disebut dalam riwayat apabila Juhainah tubik, maka semua ahli neraka pakat nani habis. Sebab apa? Kerana tidak ada peluang dah nak tubik daripada neraka. Sebab ahli neraka tahu Juhainah lah orang yang terakhir sekali. Bila nama dah dipanggil Juhainah, maka pintu neraka tidak akan dibuka dah. Kita tak harus ingat dah. Kita pun kata tok saya kemungkinan ada potensi juga masuk neraka tu. Sebab nama kita tidak pernah dijamin Rasulullah. Rasulullah tak pernah jamin nama kita. Ada Rasulullah sebut? Tak ada. Rasulullah sebut sahabat dia ada. Tapi Rasulullah sebut nak beri syafaat ada. Di antara hadis Rasulullah kata barang siapa yang pergi ziarah ke kuburku, wajib dia akan mendapat syafaatku. Ziarah makam Rasulullah di Madinah. Sebab tu siapa ada duit, ambil peluang ziarah. Rugi. Sungguh piti kalau kita sipang saja, boleh ke orang lain, boleh ke anak kita, boleh ke waris.
Ambil dah, kita ada masa sihat lagi tubuh badan, ada orang nak bawa, pergilah. Pitih tak apa dah. Kalau kita simpan pun tidak akan, orang panggil, tak akan jadi benda lah, hidup kerah gitu lah. Ambil pulang, sebab hadis Nabi tu. Nabi kata, siapa yang menziarah makamku, wajib syafaatku. Dia dapat syafaat Nabi. Habis itu. Dan ada pun apabila hampir ia akan mati, maka bermula harap dan baik seka dengan Tuhannya lebih utama baginya. Ini bagi orang jahat atau orang baik, masa nak mati, ulama suruh harap saja. Biarlah tidak pernah mayang pergi pun. Contoh kita pergi nawak dah, nampak dah teruk dah ni, suruh je taubat je. Suruh je harap betul-betul dengan Tuhan masa tu. Jangan putus asa dah. Ada orang kata, apa ni tak tahulah, Tuhan pun kedok. Jangan. Sebab masa nak mati tu, dia suruh harap sekebaik dengan Tuhan. Sebab dalam satu hadis Nabi Tuhan kata, aku di atas sangkaan hamba-Ku. Kalau mu baik seka dengan aku buat baiklah. Kalau mu seka buruk dengan aku akan buat buruk, Tuhan kata. Sebab tu kita pun, lalu kita tengok orang tu dah teruk dah, kau nampak dah nak teruk, kau nak nazak dah nak meninggal, suruh je taubat. Dah dia kata dah hamba ni dah nak membayar ni, dah apalah, harap-harap Tuhan pun tu je. Ingat dah? Jangan khabar padang kamu. Tak disuruh dah masa tu. Hari ni je disuruh khabar, kalau mu tak membayar, mu masuk neraka. Tuhan marah kamu. Tapi masa dia nak mati, sekalipun dia tak pernah semayang, kita pergi khabar dia, mu harap ke Tuhan, mu minta betul-betul maaf dengan Tuhan. Sebab Tuhan boleh maaf dah. Itu hak mutlak Allah. Ada orang kata, kalau you tak memayang, Tuhan maaf ke? Itu hak Allah. Ikut Allah lah nak buat kan. Tak apa dah. Cuma kita khabar ke dia, jangan putus asa. Jangan, aku tak ada harapan dah, Tuhan nak maafkan aku tak bertaubat. Jangan. Ulama kata, setan sangat suka. Di antara setan yang paling dia suka adalah seorang yang berputus asa daripada rahmat Allah. Tahu? Setan dia akan hasut kita, hasut sehingga kita rasa malas nak taubat. Setan tepuk tangan. Sungguh, tu tipu daya setan. Ada orang kata aku rasa macam malas nak taubat. Apa kat dia aku buat pula. Setan suka dengan. Nampak? Sedangkan Tuhan kata, "Hei hamba-Ku, mu pergi buat dosa, mu datang kepada aku mu taubat. Aku maaf, aku ampun kamu. Mu pergi pula buat dosa, mu mari lagi. Mu minta maaf, aku maaf. Mu pergi pula, kata Allah, wala ubali, aku tak peduli. Mu mari, aku maafkan lagi." Tapi kalau seorang yang beranggapan kata, tak bohong taubat. Sebab apa kat dia aku buat pula? Baik aku tak payah taubat lagi. Setan tepuk tangan. Sebab dia tahu dah, bila seorang tu tak taubat, maka dia jauh daripada Allah, tiba-tiba mati dalam keadaan tak taubat, masuk neraka. Itu adalah tujuan asal setan. Sebab tu dah, jangan putus asa. Masa nak mati, lebih-lebih lagi, kena harap dengan Tuhan. Dah aku dah nak buat ni, aku dah nak belajar, dah habis gini. Dah apa, harap-harap Tuhan pun. Tu saja. Dan jangan, dia disuruh takut dah masa tu. Tak suruh takut ke Tuhan dah. Sebab kita dah nak dekat dah, nak kembali kepada Tuhan. Harap-harap saja Tuhan ampunkan semua kesalahan kita. Apa? Gitu. Tapi ingat dulu gitulah. Masa arwah mak dulu. Tapi kita pergi kuatang kan masa tu. Duk bajet lama dah. Kalau mak sakit lagi ke nazak ke dan jumpa dengan kita kan. Nak khabar lah. Khabar gini je. Ingat nak pesan. Mak kena reda lah. Mak kaki tak ada ni. Tuhan uji. Kan ada kelebihan kan. Allah Ta'ala uji yang berat-berat kan. Hari kiamat Tuhan minta maaf. Tahu tak? Mungkin ada di antara kita tak tahu. Disebut dalam kitab Al-Yawaqitul Wajawahir. Orang-orang yang Allah Ta'ala uji dengan susah, dengan sakit, hari kiamat Tuhan akan panggil seorang-seorang. Disebut dalam kitab. Allah Ta'ala suruh malaikat cari di padang mahsyar. Siapa yang dulu Allah Ta'ala uji dia dengan sakit, ada hak sakit kanser, ada hak kena kerak kaki, orang lain tidur senyap, malam-malam dia tak hidup, sakit. Ingat mak dulu nangis malam-malam kan, masa dok kerak di kaki kan, tiap malam nangis macam budak-budak. Sakit. Kita pun bangun, ambil pisau kerak kat isi buruk.
Ya sungguh kan. Gambar dia kalau nak tengok. Sampai sehingga tapak kaki tu habis isi tinggal tulang dengan urat. Kerak lah. Mak sakit tak mak? Tak. Dia nak kena macam orang main sikit. Dia galik bukan tak sakit. Dia sakit kat bila orang gosok kat kan. Dia rasa kurang sikit. Tiap malam. Setahun masa tu. Kalau dia tak ambuh pergi mula-mula. Mak pergi lah kerak kaki mak. Tak ambuh lah. Sebab kebetulan masa tu ada orang kapung kat orang. Bila kerak kaki tu meninggal. 2 bulan je meninggal. Dia takut lah. Lepas tu dah. Tiap-tiap malam lah. Kadang kita tidur. Adik lah. Orang puang lah. Kerak lah. Bangun lah. Mak suruh tu buat apa? Sakit duk nangis. Tak apalah, ambil gunting kecil je, ambil. Dia tak sakit dah sebab dia buruk dah kan daging tu kan. Kerak lah, potong. Tak tidur sama malam-malam. Kenapa? Ada orang yang teruk lagi kan. Siap hari, siap malam sakit. Biasa kanser dia sakit dah, kanser sakit. Kanser payudara. Ingat dah anak arwah anak Tok Guru tu lah buk pandang. Benda tapu dah Tok Guru. Anak dia hak puan meninggal dah, ustazah. Tak boleh tidur, sakit. Kadang tahu nak tidur macam mana? Ambil bawa kereta. Dia galik kejap kan, pergi tubik, tak apa akan kena ekong. Tu tidur tu je. Siang malam tak tidur, sakit. Ulama kata Allah Ta'ala uji orang-orang sakit gini, lalu Allah Ta'ala suruh malaikat cari. Malaikat pun seru di padang mahsyar. Siapa orang-orang yang Allah Ta'ala uji dengan sakit, gum, bangun. Maka orang-orang Allah Ta'ala uji sakit ni bangun. Lalu malaikat tanya lah, mu sakit benda Tuhan uji dia. Ya ke apa? Sakit dia dulu gini-gini. Dan syarat kena sabar dah. Sebab tu saya nak khabar ke mak itu gitu lah. Belum mati mak kena sabar, mak kena syukur, mak reda. Saya ingat nak khabar masa nak nazar. Tapi tak dang dengan kita dah. Bukan tak dang, dah cakap sikit sangat. Nak khabar gitulah. Masa tu orang apa bangun? Orang-orang yang diuji saat ni bangun. Allah Ta'ala tanya lagi. Malaikat tanya, siapa yang Allah Ta'ala uji dengan fakir dulu? Susah makan. Rumah pun cari celobek dah. Piti tak ikut sok mak. Maka ia pun bangun. Lalu Allah Ta'ala pun katanya ulama dalam satu hadis tu, riwayat tu. Lalu Allah Ta'ala akan panggil sorang-sorang. Bukan ramai-ramai mari. Sorang-sorang. Tu kata istimewanya, specialnya. Orang yang Allah Ta'ala uji hari ni. Memang orang tak suka hari ni. Siapa suka tak tidur malam? Siapa suka sakit? Siapa suka dah anak dia sakit, ayah dia sakit, mak sakit. Tapi bila dia sabar, dia rawat molek-molek, maka tu ujian Allah Ta'ala juga. Tak ada duit ke apa kan. Tapi dia duk sabar. Maka hari kiamat kata ulama Tuhan akan panggil sorang-sorang bertemu betul-betul sorang dengan Tuhan. Tahu Tuhan kata apa masa tu? Wahai hamba-Ku, aku minta maaf. Allah Ta'ala disebut dalam riwayat tu, Allah Ta'ala meminta uzur daripada hamba-Nya. Kata Allah Ta'ala, wahai hamba-Ku, dulu aku ujimu sakit, aku ujimu sakit bukan kerana aku benci kamu, Tuhan kata. Tuhan kata, dulu aku ujimu sakit sampai mu tak tidur malam-malam, mu duk sakit, semua menangis, semua mu tahan, mu reda. Sebenarnya kata Allah, bukan aku benci kamu, aku buat gitu. Kerana aku nak mengangkat darjatmu. Kerana aku nak hapus dosa-dosa yang mu buat dulu. Maka hari ni wahai hamba-Ku, aku nak beri kamu satu keistimewaan, mu pergi masuk syurga aku. Aku tak mau kira, aku tak kira kamu. Aku tak mau buat kira. Nampak tak? Aku tak mau kira buat dosa ke aku buat salah. Tak apa, aku kira settle sini. Lalu orang hak fakir pula mari. Ya Allah Ta'ala kata, wahai hamba-Ku, dulu aku ilmu fakir sehingga mu susah apa dah. Sampai kadang tak makan, tapi tiada. Kadang makan sekali sehari, kadang makan nasi putih saja, makan dengan garang. Kata Allah, dulu aku bukan nak hina mu. Kata Allah, dulu aku beri kat mu gitu kerana supaya mu tak berat hisap. Aku kalau beri banyak-banyak kan Tuhan hisap berat. Kata Allah, aku ilmu fakir dulu sebab aku sayang kat mu. Bukan aku nak hina tak, kata Allah. Pada hari ni aku nak beri istimewaan, mungkin masuk syurga aku tak hisap. Aku tak kira. Sebab mu sabar dulu atas ujian.
Mana? Orang tu Allah Ta'ala ju dengan buta, pasal ni buta. Tu nak khabar kemok gitu lah. Mak sabar sebab kita biasa ngaji dah kan, jumpa dah hadis tu, riwayat tu. Ingat khabar kemok Allah Ta'ala uji mak 2 tahun tak ada kaki kan. Mak sabar je kan, nampak kan. Tapi hari ni kalau mak kita nak sebut kita lah, sebab masa tu kan kita tahu dah kata segi dah kalau nak meninggal. Hari ni mak nak jumpa dengan Tuhan dah mak nak khabar gitulah. Mak sabar dah mak terima kasih lah dengan Tuhan nak khabar. Kata Allah Ta'ala dah kaki dulu boleh dah jalan, tapi bila Allah Ta'ala uji dengan tak ada kaki, mak ucap terima kasih juga dengan Tuhan. Kalau mak sabar, insya-Allah nanti mak boleh masuk syurga, Tuhan tak kira. Mak buat benda-benda tak kira. Nak khabar gitulah. Lepas tu nak suruh dia baca qul huwallah, tapi bujudang lah. Dan suruh dia baca kan, dia baca sekali tu qul huwallah bolak kali, apa lidah dia pendek dah kan masa tu. Mak baca qul huwallah mak dia baca bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allah, sambil napas dia tu kan dia macam dia pendek-pendek dah. Tapi dan lah saya dengar jelas kan nak pergi malam tu kan nak pergi dia boleh cakap lagi masa kan nak pergi kat gate tu boleh pergi kan, cakap molek pergi dah. Saya balik tu mati tak buka dah. Dia kata kalau buka gelap. Dia bawa gelap kan. Dia kata buka lapu gelap. Buka cerah nerang lapu. Dan memang orang nak mati gitu ada setengah kata cahaya mata tu hilang lah. Dia cahaya kan mata kita ni kita tengok. Dia ada sinar. Bila orang nak mati dia terpadam. Tak ada. Sebab tu jadi gelap. Tapi dan jugalah jangan mengucap dan dia sebut yang mengucap 2 kalimah syahadah tu kita ajar la ilaha illallah. Dia sebut asyhadu an la ilaha illallah. Mak mengucap mak ni. Dan molek kan saya sampai 10-20. Saya ingat kita tengok jam. Weti parking kereta belakang rumah, berlari degar-degar, ambil pegang dia. Mak nyauk lagi. Ya khabar. Dah sebab kita ngelah cakap ngelah kita lah. Mak ngucap mak ngucap mak. Ya pun. Saya kata la ilaha illallah bisik kan? Ya pun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tu gitu. Mak baca qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Mati tak celak dah. Pergi baca habis qul huwallah. Lepas tu khabarlah mak yang minta maaf lah mak kalau ada salah silap ke apa. Apa pada dia kata tu senyap. Tak cakap tu. Pada cakap panggil pun tak nyawa. Tu ngelah kali. Habis itu. Dah nampak tak? Tu dah. Masa tu harap dengan Tuhan. Kalau harap betul-betul sekali pun ulama kata dosa setinggi langit, Tuhan boleh nak apa? Tuhan boleh, itu hak dia, ikut dia lah. Kita ni hamba dia. Kita ni hak dia kan, ikut dia lah nak buat gana pun. Cuma kita harap jangan putus asa. Apa? Jangan putus asa kata aku ni tak ada harapan dah. Tuhan nak maafkan aku. Tak. Tuhan masih lagi boleh. Syaitan yang nak kita jangan harap ke Tuhan. Syaitan nak kita ni putus asa. Sehingga kan kita tak harap dah, kita tak tu dah dengan Tuhan. Tu kerja syaitan. Habis itu. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutunna ahadun minkum illa wa huwa yuhsinu zanna billahi ta'ala. Artinya jangan mati seorang kamu pada satu kelakuan daripada segala kelakuan, melainkan pada kelakuan membaikkan ia akan seka dengan Allah Ta'ala. Nampak tak? Baik seka. Masa nak mati tu gana-gana jahat pun kita, seka baik dengan Tuhan. Kita pergi khabar orang hak jahat sekali pun nak mati tu. Mu jangan kata putus asa, mu harap ke Tuhan gana-gana pun. Dah aku ni dah nak mayang je ni. Dah aku dah nak puasa. Aku dah nak belajar fardu ain ni. Dah apalah nak buat gana dah. Lambat dah. Dah terlambat dah. Harap je saja, harap dengan Tuhan. Gana-gana pun harap. InsyaAllah Tuhan akan tolong gana-gana pun. Kamu hamba dia. Allah Ta'ala sayang hamba dia. Kau begitu. Dah jangan tak ada harapan dah aku. Aku ni dak mayang. Aku dak puasa. Dah betul? Tak ulah ikut mati gana-gana. Jangan gitu. Jangan gitu dah. Syaitan tepuk tangan gitu. Harap kata biarlah. Gana-gana pun meminta maaf dengan Tuhan. Agak Tuhan maaf kamu. InsyaAllah Tuhan maaf. Ni Nabi kata ni. Wa huwa yuhsinu zanna billahi ta'ala.
Jangan kamu mati melainkan kamu suka baik dengan Tuhan. Biarlah mu jahat setara mana pun dengan Tuhan, mu suka baik, harap-harap kata Tuhan apa. Tu je. Dengan bahawa harap ia akan rahmat mana kasih sayang dan maaf Allah. Kerana pada ketika hampir mati itu tiada ada faedah baginya takut. Takut pun masa tu tak ada faedah benda. Betul tak? Aku takut dengan Tuhan ni, takut. Nak mayang, boleh lagi mayang? Tak boleh dah. Aku takut dengan Tuhan, nak puasa. Tak boleh. Aku takut dengan Tuhan, nak baca Quran. Tak boleh dah. Jadi yang terbaik adalah harap je lah nak buat gana dah. Masa pun tak ada dah. Ninggalah dah. Nak jumpa dengan Tuhan dah. Harap-harap, ya Allah, maafkanlah aku, ya Allah. Aku banyak buat salah kamu, ya Allah. Kata. Nampak tak? Dulu aku mayang etek, ya Allah, aku kodok, dak habis. Ya Allah, dulu mu suruh ngaji pada orang aku dak ngaji. Ya Allah, aku harap kamu maafkan aku, ya Allah. Mu jangan ambil salah kat aku, ya Allah. Mu boleh aku dalam syurga mu, ya Allah. Mu jangan buat payah aku hari kiamat, ya Allah. Minta gitu. Harap gitu. InsyaAllah Tuhan akan buat baik dengan kita. Kalau kita suka buruk, maka kemungkinan Tuhan akan buat buruk. Nah tu. Tuhan tak maafkan aku dah ni. Dah taubat aku tak tahulah gana. Jangan gitu. Harap gana-gana pun harap. Gana-gana pun minta dengan Tuhan sebelum mati. InsyaAllah Allah Ta'ala akan buat molek dengan kita. Dan bahawasanya harap itu menyalahi akan cita-cita. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qaharul wahabur razaqul fatahul alim al-qabidul basitul khafidur rafi'ul mu'idul zilu sami'ul basirul hakamul abd al-latiful khabir al-halimul azim al-ghafurul syakur al-aliyul kabirul hafizul muqit al-hasibul jalil al-karimul waqt Mujibu wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'ithu syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsil mubdi'ul mu'id al-muhyil mumitul hayyul qayyum al-wajidul majidul wahidu ahadus samadul qadirul muqtadirul muqaddimul muakhirul awwalul akhir az-zahirul batinul wa ta'alil barut tawwabul
المنتقم العفو رؤوف المالك المقيت الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو سميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقات سيدنا محمد وعلى آله صحبه وسلم عدد معلوماتك